Dah dapat Ya, kan dapat. Ada. Dapat semua. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alimna. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari dan kita telah sampai ke bab ke-13, bab ke-13 Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, kitab ilmu. Sebelum kita bincang dengan lebih detail, eloklah terlebih dahulu kita baca tajuk bab dan juga hadis di bawahnya, insyaAllah. Bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bab 13, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang banyak untuknya, nescaya diberikan kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Hadis ke-72 di bawah bab ni ialah ini muka surat 114. Wabihi qala haddathana Sa'id bin Ufair qala haddathana Ibn Wahb an Yunus an Ibn Shihab قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, katanya Ibn Wahab meriwayatkan kepada kami daripada Yunus bin Yazid al-Aili daripada Ibni Shihab, katanya sekejap. Katanya Humaid bin Abdul Rahman, Yunus daripada Yunus bin Yazid al-Aili daripada Ibn Shihab, katanya Humaid bin Abdul Rahman berkata, aku telah mendengar Muawiyah ketika berucap berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang banyak, yang istimewa untuknya, nescaya diberikan kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Sesungguhnya aku hanya pembahagi, Allah lah yang memberi. Umat ini akan terus tetap tegak dengan agama Allah, yakni agama Allah yang betul. Tidak akan menjejaskan mereka orang-orang yang menentang dan menyalahi mereka sehinggalah datang hari kiamat. Itulah hadis ke-72 ya. 72. Lepas tu
kita masuk bab ke-14. Rasanya cukup sekadar bab 13 dulu lah hari ni, insyaAllah. Jadi hadis ke-72 berada di bawah bab ke-13. Itulah satu sahaja hadis di bawah bab ke-13 yang kita baca tadi. Ini bab ke-13. Bab man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang banyak untuknya, niscaya diberikan kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Kita boleh baca babun man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Satu. Yang kedua, kita boleh baca juga babu man. Babu man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Jadi kedua-duanya boleh baca dan saya tidak nak bincang di situlah. Jadi tajuk ini memberi galakan kepada kita, dorongan kepada kita bahawa tanda Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kebaikan, mahu berikan kebaikan kepada seseorang itu ialah dengan dia memberikan kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Itu tanda. Kalau orang tu dikurniakan faham yang mendalam tentang agama, bermakna dia telah dikehendaki Allah kebaikan yang banyak. Itulah secara ringkasnya. Dan sebenarnya tajuk bab ini Imam Bukhari ambil daripada sebahagian, sepotong daripada hadis yang dikemukakan di bawah bab ini, iaitu hadis yang ke-72. Seperti yang kita baca tadi, ada sepotong daripadanya. Jika kita bahagikan hadis ini kepada 3, tajuk bab ini sebenarnya, hadis ini sebenarnya ada mengandungi 3 perkara besar. Dan tajuk bab ini adalah bahagian yang pertama daripadanya. Bahagian yang pertama daripadanya. Yang 2 lagi itu sebenarnya ada kaitan yang rapat dengan tajuk bab ini. Baiklah, sebelum apa-apa, sebelum kita bincangkan hadisnya, perlu sekali apabila kita belajar Sahih Bukhari, kita kena faham tajuk babnya. Tajuk bab itu penting, ya. Perlu difahami. Kita ada nota di sini 169. 169. Cuba tengok di situ pada bab ke-11 yang lalu. Ini bab ke-13. Bab yang ke-11. 11, 12, 13. Sebab Imam Bukhari ni dia buat tajuk ni, dia memang ada kaitan antara bab dengan bab. Bab sebelumnya ada kaitan, dan bab selepasnya pun ada kaitan. Kadang-kadang dia tidak satu bab sebelumnya, bahkan beberapa bab sebelumnya ada kaitan dengan bab yang dia sedang bincangkan. Pada bab ke-11 yang lalu, penulis telah menyebutkan bahawa setelah Imam Bukhari menaikkan semangat para penuntut ilmu dan menyatakan kelebihan ilmu, beliau bimbang kenyataannya itu disalah faham, sehingga dia anggap ilmu mestilah dicari dan dipelajari setiap masa. Lalu beliau mengemukakan tajuk larangan meliarkan orang ramai daripada ilmu kerana jemu. Lepas tu bab ke-12 tu, dia cuba break sikit. Pada bab ke-12 yang lalu,
yang baru saja berlalu, Imam Bukhari mengemukakan athar Ibnu Mas'ud untuk tujuan yang sama. Tetapi athar itu hanya menunjukkan beliau mengajar orang ramai pada hari Khamis sahaja dalam seminggu. Mungkin akan disalah faham pula bahawa jika ilmu itu begitu penting dan istimewa, mengapakah hanya ditetapkan satu hari sahaja untuknya? Mungkin akan timbul begitu pula. Tapi kalau bab 11 tu, tinggilah semangatlah. Kira-kiranya kita berasa kena sentiasa belajar. Tapi dia break sedikit. Dalam keadaan-keadaan tertentu, tidak perlu belajar setiap masa. Bahkan untuk umum, ilmu sebagai nasihat umum, panduan umum, tidaklah perlu setiap masa. Tiap-tiap hari belajar, tak perlu. Cukuplah satu hari sahaja pun sudah cukup. Itu untuk golongan tertentu. Jadi kemudian bila dia buat bab itu, mungkin orang akan berasa pula, kalau kita nak ilmu banyak, takkanlah cukup untuk satu hari. Takkanlah cukup untuk satu hari. Ini dia bab ke-13 pula. Bolehkah seseorang penuntut ilmu memahaminya secara mendalam dalam masa satu hari sahaja? Cukupkah masa untuk seseorang itu menimba ilmu seluas lautan dalam masa satu hari sahaja dalam seminggu? Tentu sekali tidak cukup. Bahkan yang dia kata sekali seminggu itu untuk umum, berupa nasihat-nasihat atau panduan-panduan dan bimbingan-bimbingan tentang perkara-perkara yang perlu sahaja kepada orang ramai itu. Jadi tentu sekali kalau orang tu nak jadi alim betul, nak jadi ulama, tak cukup. Tak cukup. Dia kena lebih lagi daripada tu. Tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ke-13 ini pula adalah untuk menjelaskan kepada pembaca bahawa jika diperhatikan, ketentuan hari dan waktu yang disebutkan pada dua bab sebelum ini hanyalah berkait dengan pengajaran berbentuk wejangan, mau'izah atau ilmu umum, peringatan dan ancaman kepada orang awam sahaja. Ia tentu sekali tidak sesuai jika diberikan setiap hari dan pasti akan menjemurkan orang ramai. Gitulah. Adapun orang yang hendak bertafaqquh fiddin, atau memahami agama secara mendalam, maka dia perlulah mempelajari ilmu dengan bersungguh-sungguh setiap hari dan memberikan tumpuan yang penuh terhadapnya. Bahkan kalau boleh setiap waktulah, ilmu tu ada dalam kepala. Fikir, sentiasa fikir. Kerana orang yang mempunyai faham yang mendalam tentang agama itulah orang yang Allah mahukan kebaikan yang banyak dan istimewa untuknya. Kalau sekadar sekali seminggu tu tidak lagi, tak dapat banyak lagi. Kalau nak banyak ni, dia kena sepenuh masa lah. Sepenuh masa, berikan perhatian dan tumpuan secukupnya untuk ilmu yang kita pelajari itu. Ikutlah bidang apa pun, termasuklah bidang hadis ni juga. Kalau selagi kita tidak dapat banyak, tak dapat suatu kemampuan memahami ilmu secara mendalam itu, bermakna belum lagi kita termasuk dalam orang yang Allah menghendaki kebaikan yang banyak untuknya. Kalau nak yang tu, dia kena lebih lagi lah. Dia kena lebih lagi, tidak membadai sedikit sekali seminggu tu. Ini kalau dengan maksud untuk bertafaqquh fiddin, yakni mendalami agama atau memahami agama secara mendalam. Dia kena lebih lagi daripada itu. Dia kena jadi pelajar yang khusus lah. Hafiz Al-Aini berpendapat,
sudut kesesuaian di antara bab ke-13 ini dan dua bab sebelumnya ialah dua bab sebelum ini bercerita tentang orang yang sentiasa berfikir dan mencari-cari masa dan peluang yang sesuai untuk memberi nasihat dan bimbingan kepada orang ramai. Tentu sekali, seorang yang nasihatnya berkesan adalah seorang faqih atau seorang yang memahami agama dengan mendalam. Dia buat pengikut tu. Dia kata nak mengajar umum pun, orang umum pun, sekali seminggu pun, supaya dapat berkesan dengan baik itu, dan masyarakat dapat menerima ilmu dengan sempurna apabila orang yang mengajar tu dia pandai, dia memahami agama secara mendalam, dia seorang faqih. Jadi untuk itulah Imam Bukhari buat tajuk bab ke-13 ni. Nak ceritanya siapa yang mengajar orang dalam dua bab sebelum ni. Yang akan mengajar itu mestilah ke orang yang mendalam ilmunya tentang agama. Kalau tidak, tak boleh juga. Begitu. Barulah betul. Kalau tidak, boleh jadi yang mengajar tu, kalau dia mengajar ajaran yang salah, menyeleweng habislah orang. Sekali seminggu tu terima yang tak betul. Dia jadi gitu. Dia kena orang yang alim sungguh lah. Maknanya untuk mengajar orang ramai, walaupun kuliah umum pun, dia kena orang yang mendalam juga ilmunya, orang yang alim juga. Jadi orang alim itu macam mana caranya? Dia kena banyaklah ilmu, belajar banyak. Kalau tidak, boleh jadi duduk mengajar yang karut marut, duduk merapu lah, duduk meraban, ikut say bercakap, ikut suka bercakap. Akibatnya orang ramai jadi bangsa. Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita kadang-kadang begitulah. Sebab apa? Dia tidak bertafakuh fiddin terlebih dahulu yang nak mengajar tu. Jadi Aini kata ada kaitan dengan bab sebelum ni. Kalau bab sebelum ni berkait dengan pelajar, ni bab ni berkait dengan guru. Jadi guru tu kena pandai lah ikut mana-mana pun. Tidak kata nak mengajar pelajar yang khusus saja, perlu banyak ilmu. Nak mengajar umum pun kena banyak juga. Barulah dia tahu apa yang perlu diajar kepada mereka, ajaran yang betulnya yang diperlukan oleh mereka apa, barulah mereka tahu. Itu kata Al-Aini. Al-Aini ni syarih kepada Sahih Bukhari lah, salah seorang. Dan boleh tengok lah tu, kalau tengok syarah Al-Aini, boleh tengok benda ni. Sementara bab ke-13 ini pula memuji orang yang mendalam ilmu agamanya. Bagaimana ia tidak akan terpuji kalau Allah telah menghendaki kebaikan yang banyak dan istimewa untuknya. Jadi bab ke-13 nak cerita dengan hadis di bawahnya, nak cerita kelebihan orang yang alim lah, ringkas ceritanya, kelebihan orang alim. Dengan menjadikannya seorang yang mendalam kefahamannya tentang agama dan sangat alim tentang selok-belok syariat Islam. Itulah maksud tajuk bab ni. Dia kena lebih lagi. Bahkan ada dalam masyarakat ni, tidak semua pun, ada segolongan daripadanya yang mendalam ilmu agamanya atau faham agamanya mendalam. Dia kena ada satu golongan, tidak semua pun. Sebab mereka inilah yang akan memegang masyarakat, yang akan menjaga kefahaman masyarakat tentang Islam yang sebenarnya, yang betul, ajaran Islam yang betul. Mereka inilah yang jaganya. Tentu sekali dia mesti kena tahu selok-belok syariat Islam itu. Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan berpendapat tajuk bab ke-13 ini
Dan hadis ke-72 di bawahnya menyatakan dua perkara. Pertama, kefahaman yang mendalam tentang agama itu adalah satu kebaikan yang sangat besar dan istimewa. Itu benda yang nak cerita. Dua poin besarlah bagi dia. Kedua, kefahaman yang mendalam tentang agama itu semata-mata kurniaan Allah. Itu poinnya. Intisari hadis itu. Nabi SAW sendiri pun bersabda, kalau kita baca hadis ini dengan lengkap, selepas apa yang Imam Bukhari sebut dalam tajuk itu, dia ada ni kata-kata Nabi, wa innama ana qasim, aku hanyalah pembahagi. Tidak kerana lain Nabi kata begitu, melainkan untuk menyatakan hanya Allah jua yang mengurniakannya kepada seseorang. Yang nak bagi ilmu tu sebenarnya Allah. Yang memiliki ilmu, Tuhan punya ilmu. Yang nak bagi ilmu, siapa yang memiliki? Allah. Nabi itu sebagai pembahagi saja, tukang bahagi saja. Maknanya Nabi pun tak boleh bagi. Yang tu Allah SWT saja yang bagi. Sebab itu sangat istimewa, kurniaan Allah. Maka dapatlah difahami betapa mulia dan istimewanya kefahaman yang mendalam tentang agama itu. Itulah istimewanya. Sebab Nabi pun tak dapat baginya. Nabi pun tak dapat masukkan dalam jiwa. Dia hanya boleh sampaikan saja. Boleh sampaikan saja, dan seterusnya kita akan bincang. Akan datanglah apabila kita bincangkan hadis itu, kita akan bertemu di situ nanti apa bezanya antara tiga bahagian hadis. Kalau kita perhatikan di sini, saya tunjukkan, tunjuk teks asal dulu. Tajuk bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ni hadis ke-72. Imam Bukhari ambil yang ni. Ni tajuk bab ni duduk sini. Maknanya satu bahagian daripada hadis dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai tajuk babnya. Itu satu bahagian, satu potong. Mana hadis ini kalau kita nak analisa, kita nak potong, nak bahagikan kepada beberapa juzuk atau bahagian, maka tajuk bab itu satu. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Ini bahagian yang kedua. Ni hadis ni mengandungi tiga perkara penting. Tiga bahagian penting. Aku hanya pembahagi. Allah jualah. Allah lah yang memberi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ini bahagian yang ketiga hadis. Maknanya hadis ini mengandungi tiga perkara besar, tiga bahagian atau tiga juzuk. Yang Imam Bukhari ambil itu satu saja. Kenapa dia tidak ambil semuanya? Sebab yang dua lagi ni sebenarnya ada kaitan rapat dengan yang pertama. Apabila ada yang pertama, dengan sendirinya ada yang ni. Dengan sendirinya ada bahagian yang kedua dan bahagian yang ketiga. Itu cara faham Imam Bukhari. Cara dia faham hadis itu. Kadang-kadang satu hadis itu bahagian pertamanya sebagai asas. Yang dua lagi itu sebenarnya itu adalah kesan atau hasil daripada bahagian yang pertama itu. Apa yang akan berlaku selepas adanya yang pertama itu. Itu maksudnya. Jadi tajuk bab itu adalah sebahagian daripada hadis. Tetapi ia merupakan asas bagi keseluruhan hadis itu. Itu cara Imam Bukhari faham. Sangat menarik. Sangat menarik. Dia mengajar kita membahagi-bahagikan hadis, menganalisa
hadis. Kadang-kadang dalam tajuk bab itu dia ada beberapa bahagian. Ada beberapa bahagian. Kita kena bahagi juga tajuk bab itu. Tapi tajuk bab ini tidak. Dia ada satu bahagian saja. Tetapi hadisnya ada 3 bahagian sebenarnya. Hadis itu. Yang Imam Bukhari ambil sebagai tajuk bab itu, sebenarnya dia tidak berhenti setakat itu saja. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Bukan berhenti setakat itu saja. Tetapi ada sambungannya. 2 juzuk lagi ni. Itu ceritanya. Itu penting kena faham tajuk bab itu. Barulah kita berasa kemanisannya. Belajar kitab Sahih Bukhari. Baru dapat. Kalau tidak, tak akan terasa. Tak kata, kenapa dia buat tajuk bab begitu? Kenapa dia ambil sebahagian daripada hadis sebagai tajuk bab dia? Kadang-kadang tajuk bab dia buat sendiri. Kadang-kadang tajuk bab itu diambil sebahagian daripada Al-Quran, sepotong daripada ayat Al-Quran. Kadang-kadang dia tak, tajuk saja ada. Tajuk bab. Bab tanpa tajuk. Bab saja ada. Tajuknya tak ada. Ini tajuk berupa hadis. Kenapa dia tidak buat sendiri? Sebab hadis itu sudah cukup. Sudah cukup. Sangat besar maknanya. Tak boleh nak ganti dah yang tersebut dalam hadis itu dengan kata-kata lain. Itulah yang paling tepatnya. Kita boleh jadikan itu sebagai tajuk bab. Itulah yang dibuat oleh Imam Bukhari. Lalu hadis ini seperti yang kita baca tadi, haddatsana Sa'id bin Ufair dan seterusnya. Sampai di sini saya nak minta peserta kita lah, kalau boleh baca Sa'id bin Ufair. Kita ada nota di situ. Mana-mana perawi yang belum lagi diperkenalkan akan diberikan sedikit biodata ringkasnya untuk kita berkenalan dengan perawi-perawinya. Walaupun perawi-perawi Sahih Bukhari itu secara umumnya tak perlu lagi diragui secara umumnya lah. Mereka adalah orang-orang yang baik semuanya, tentu dah perawi-perawi sahih. Tapi kita nak kenal juga kan, nak berkenalan juga dengan perawi-perawi ni. Nak tahu juga berapa kali ada di dalam kitab Sahih Bukhari ni riwayat dia, dalam riwayat mana. Itulah yang saya lakukan di dalam jilid pertama Syarah Sahih Bukhari yang telah tersebar itulah. Saya rasa ramai di antara peserta kita ni pun dah ada buku itu yang asalnya nota begini juga. Kemudian saya buat tokok tambah banyak lagi di sana sini sehingga dia jadi begitu. Jadi saya nak minta peserta-peserta kita lah baca tentang Sa'id bin Ufair. Ini nota 170. Silakan siapa nak baca? Kita berkongsi, silakan. Siapa nak baca hari ini? Nota ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ni? Abdul Basir dari Subang. Abdul Basir dari Subang. Nah, sambil-sambil itu mungkin saya akan detailkan. Saya akan mencelah di celah-celah itulah, insya-Allah. Jadi silakan Abdul Basir. Saya baca makna je lah. Ini 170 nota ni. Sa'id bin Ufair. Siapa dia? Sa'id bin Ufair. 170. 170. Nampak ke tidak ni? Nampak. Beliau ialah Sa'id bin Kathir bin Ufair bin Muslim bin Yazid bin Habib bin Al-Aswad Al-Basri. Sekejap ya. Abdul Basir sekejap. Dia dalam tradisi Arab ni kadang-kadang Sa'id bin Ufair. Cuba kita tengok dalam hadis Sa'id bin Ufair. Ufair ni tidak semestinya ayah dia betul. Sebab itu perlu dia ada pendetailan tentang dia tu. Perlu ada biodata yang lengkap tentang dia tu.
Sebab di sini Ufair ni datuk dia. Cuba tengok sini. Sa'id bin Kathir bin Ufair. Jadi ayah dia sebenarnya Kathir. Tapi tidak disebut ayah, dia sebut datuk. Disebut datuk. Itu biasa penggunaan dalam tradisi orang-orang Arab. Misalnya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu. Hanbal itu bukan ayahnya. Hanbal itu datuknya. Ayah dia nama Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi jangan berasa pelik. Sekiranya ada bertemu begitu di mana-mana. Kita dapat belajar ada tu satu di sini. Ini salah satu contoh. Kalau yang lain, imam-imam yang besar tu Ahmad bin Hanbal. Begitu. Dia guna begitu. Bukan macam Imam Syafi'i, dia tak guna begitu. Dia guna Syafi'i. Tidak Muhammad bin Idris. Itu nama dia sebenar dengan ayah dia. Dia tak guna tu. Ada juga. Itu salah satu tradisi dia juga. Baik, teruskan. Kunyahnya ialah? Kunyahnya ialah Abu Usman. Sekejap. Abdul Basir. Sekejap ya. Kunyah ni maknanya nama panggilan. Ni Sa'id ini nama sebenar. Nama sebenar dipanggil Alam. Alam. Isim Alam. Bila kata isim Alam, nama sebenar. Kunyah, nama juga. Tapi nama panggilan. Maknanya di rumah dia, keluarga dia, kawan-kawan dia, sahabat andai dia, panggil dia Abu Uthman. Sa'id bin Ufair ni dipanggil Abu Uthman. Itu kunyah. Kadang-kadang nama juga. Nama itu bukan nama sebenar. Nama gelaran. Dipanggil laqab. Nama juga. Itu kita kena tahu tradisi Arab tu. Sebab ini budaya Arab ni banyak mempengaruhi perawi-perawi ni. Perawi-perawi ni dia sudah terikut dengan banyak sekali kebudayaan Arab. Teruskan Abdul Basir. Ufair sebenarnya adalah Datuk Sa'id. Tetapi beliau lebih popular dibinkan kepada datuknya, yakni Ufair, berbanding ayahnya sendiri ialah Kathir. Iaitu Kathir. Silakan. Sa'id mendengar hadis daripada Malik, Ibnu Wahab, Al-Lay dan ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan Bukhari pula adalah antara tokoh hadis yang meriwayatkan hadis daripadanya. Muslim dan An-Nasa'i hanya meriwayatkan hadis daripadanya dengan perantaraan seseorang. Sekejap An-Nasa'i. Bukan Nasa'i tak? Nasa'i. Muslim dan An-Nasa'i hanya meriwayatkan hadis daripadanya dengan perantaraan seseorang. Sekejap Abdul Basir. Ya. Sa'id mendengar hadis daripada Malik. Malik ni Imam Malik lah maksudnya. Imam Malik. Ibnu Wahab, anak murid Imam Malik. Maknanya Imam Bukhari ni tidak mengambil terus hadis daripada Malik. Dia tak sempat. Tetapi dia ni dalam ilmu lah, dalam hadis ni macam cucu Imam Malik lah. Dia ambil daripada murid Imam Malik. Jadi Sa'id bin Ufair ni murid Imam Malik. Maknanya satu saja orang dicela tu. Di antara Imam Malik dengan Imam Bukhari itu satu. Maknanya ini tinggi kedudukannya. Sebab Imam Bukhari ambil hadis ni daripada anak murid Imam Malik tu. Sedangkan Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i lagi. Dan Imam Syafi'i itu pula Imam Bukhari tidaklah mengambil secara langsung daripada dia. Daripada murid-murid Malik yang lain. Imam Bukhari ada ambil. Ini penting kita tahu ni. Kemudian siapa kalau tokoh yang mengambil hadis daripada dia? Ini baru saya sebut secara ringkas di sini. Secara ringkas. Kalau nak detail lagi panjang lagi lah. Ini Imam Bukhari ambil secara langsung daripada dia. Tapi Muslim dan Nasa'i tidak secara langsung. Kalau kita perhati dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Nasa'i, mereka mengambil dengan perantaraan seseorang, orang lain. Bukan secara langsung daripada Sa'id
bin Ufair. Maknanya sanad Imam Bukhari lebih tinggi berbanding sanad Muslim dan sanad Nasai. Itu maksudnya. Teruskan Abdul Basir. Yahya bin Ma'in berkata, Sa'id bin Ufair perawi thiqah, tidak mengapa dengannya. Ibnu Ma'in bahkan sangat kagum dengan Sa'id sehingga beliau pernah berkata, aku telah melihat di Mesir tiga keajaiban, iaitu Sungai Nil, piramid dan Sa'id bin Ufair. Az-Zahabi berkata tentangnya, beliau thiqah, imam dan salah satu lautan ilmu. 2 atau 3 sahaja hadisnya dikatakan mungkar oleh para ulama hadis. Sa'id bin Ufair meninggal dunia pada tahun 226 Hijrah. Itulah secara ringkasnya tentang Sa'id bin Ufair. Jadi ini seorang tokoh. Kalau ada pun hadis yang dipertikaikan oleh ulama, tak banyaklah. 2 atau 3 sahaja hadisnya. Yang lain-lain tu sebanyak-banyaknya diperakui oleh ulama tentang keelokannya. Itulah dia Sa'id bin Ufair. Baik. Seterusnya ini meriwayatkan kepada kami katanya Ibnu Wahab. Ibnu Wahab. Jadi Ibnu Wahab ini pun kita nak tahu siapa Ibnu Wahab. Sebab itu dia pakai kunyah. Dia pakai kunyah tu. Perawi disebutkan di sini dengan nama kunyahnya. Kunyah ni kalau Abu macam tadi, Abu Uthman, Ibnu Wahab, Ibnu Abu Ummu, itu kunyah orang panggil. Baik. Nama yang sebenarnya, yang lengkapnya macam mana? Sila tengok di sini. Abdul Basir, sila baca lagi, teruskan. Nota 171. Beliau ialah Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Quraisy Al-Fihri Al-Misri. Kunyahnya ialah Abu Muhammad. Ibnu Wahab menerima hadis daripada Malik, Al-Lay, As-Sawri, Ibnu Abi Zib, Ibnu Juraish dan lain-lain. Beliau seorang tabi'in. At-tabi'in sempat bertemu beberapa orang tabi'in kecil. Sesetengah ulama mengatakan beliau telah menerima hadis daripada kira-kira 400 orang guru. Sekejap. Sekejap Abdul Basir. Jadi di sini tadi Ibnu Wahab itu kunyah dah. Kemudian dalam kitab-kitab rijal hadis disebut kunyahnya ialah Abu Muhammad. Kadang-kadang seseorang tu dia tidak pakai satu kunyah saja, satu nama panggilan saja, dia ada beberapa. Misalnya dia Ibnu Wahab pun kunyah dia juga, Abu Muhammad pun kunyah dia juga, tapi nama dia sebenarnya Abdullah bin Wahab. Jadi Wahab tu memang ayah dia lah, memang ayah dia. Itu nak ceritanya perlu kita faham. Kenapa pula kadang-kadang ada beberapa kunyah? Memang begitu. Memang begitu. Kunyah ni boleh beberapa lah untuk seseorang. Kadang-kadang satu saja, kadang-kadang ada beberapa. Begitu. Dan dia ni tabi'in. Bukan tabi'in, tapi tabi'in. Murid kepada tabi'in. Sempat bertemu dengan beberapa orang tabi'in kecil. Jadi tabi'in kecil, bukan tabi'in besar. Tabi'in kecil itu apa makna? Tabi'in yang sempat dengan sahabat kecil. Itu makna tabi'in kecil. Sahabat kecil maksudnya sahabat yang masih muda lah. Ketika bersama Nabi itu dia masih muda lagi. Budak-budak lagi ke? Itu makna tabi'in. Sahabat kecil. Tabi'in kecil itu makna tabi'in yang sempat bertemu dengan sahabat kecil. Bukan tabi'in awal lah ni, tabi'in akhir. Sebab dia sempat bertemu dengan sahabat yang akhir ataupun sahabat yang muda-muda. Yang ketika Nabi hidup dahulu masih lagi budak lagi, kanak-kanak lagi. Itu maksud tabi'in kecil. Baik. Teruskan Ahmad, Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata tentangnya, dia perawi yang sahih hadisnya. Alangkah sahih dan teguh hadisnya. Yahya bin Ma'in, Ibnu Adi, Ibnu Hibban, Al-Ijli, As-Saji dan lain-lain mengatakan beliau siqah. Ibnu Bukair berkata,
Ibnu Wahab lebih faqih daripada Ibnu Al-Qasim. Beliau dikatakan kesemua pengarang kitab-kitab utama hadis ada meriwayatkan hadisnya. Di Jadi, dalam Sahih Bukhari. sekejap Ibnu Qasim ini pun anak murid Malik, anak murid Imam Malik. Ibnu Wahab pun anak murid Imam Malik juga. Jadi mengikut Ibnu Bukair, Ibnu Wahab ni lebih faqih lagi daripada Ibnu Qasim. Padahal Ibnu Qasim itu masyhur, anak murid Imam Malik yang masyhur. Inilah yang menulis buku Al-Mudawwanah. Apa nama ni Imam Malik tu. Ni Ibnu Qasim ni. Tapi Ibnu Bukair kata Ibnu Wahab ni lebih faqih lagi. Lebih faqih ni makna lebih mendalam lagi ilmu dia. Itu kata dia lah. Mungkin ada perbezaan pendapat di situ. Tak apalah. Tapi dia tu orang hebat lah. Jadi boleh dikatakan kesemua pengarang kitab-kitab utama hadis ada meriwayatkan hadisnya. Kitab-kitab besar hadis ada dia ni. Dia ni salah seorang perawi kitab-kitab utama hadis. Teruskan. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak ada perawi yang bernama Abdullah bin Wahab selain dia. Di dalam Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah adalah seorang lagi Abdullah bin Wahab, iaitu Al-Asadi, seorang tabi'in. Di kalangan sahabat pula terdapat 5 orang yang bernama Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab Al-Misri lahir pada tahun 125 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 197 Hijrah. Ini tentang Ibnu Wahab atau Abdullah bin Wahab. Seterusnya kita tengok di sini. Dia Ibnu Wahab ini ambil daripada siapa? Ambil daripada Yunus bin Yazid Al-Aili. Ini oleh kerana Yunus ni kita sudah bertemu dah perawi, tidak diberi lagi biodata dia. Dan Yunus ini mengambil hadis ini daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, iaitu Muhammad bin Muslim. Imam Bukhari sebut dalam sanad ni dengan menggunakan kunyahnya Ibn Shihab. Nama sebenarnya Muhammad bin Muslim ataupun Imam Zuhri. Ini pun sudah kita bertemu dah perawi ini. Katanya Humaid bin Abdul Rahman berkata. Ini pun perawi kita sudah bertemu, jadi tak perlu diberi lagi biodatanya. Humaid bin Abdul Rahman ni adalah anak kepada Abdul Rahman bin Auf, sahabat yang terkenal. Salah seorang anaknya namanya Humaid. Abdul Rahman bin Auf. Berkata, aku telah mendengar Muawiyah. Muawiyah ni sahabat Nabi lah, Sayyidina Muawiyah. Jadi sini kita ada 172. Silakan Abdul Basir, sambung lagi. 172. Beliau ialah Muawiyah bin Abi Sufyan ataupun Sakh bin Harb bin Umayyah Al-Umawi. Muawiyah adalah salah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW supaya menulis wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Beliau memeluk agama Islam sebelum pembukaan Mekah di antara tahun ke-6 dan ke-7 Hijrah. Manaqib dan kelebihannya sangat banyak. Terdapat 163 hadis Rasulullah SAW telah diriwayatkan daripada beliau. Imam Bukhari mengambil 8 sahaja daripadanya untuk kitab sahihnya. Imam Muslim pula mengambil hanya 5 sahaja hadisnya untuk kitab sahihnya. 4 sahaja daripadanya telah disepakati Bukhari dan Muslim. Hadis-hadisnya terdapat di dalam hampir semua kitab utama hadis. Di kalangan sahabat ada 20 orang lebih yang bernama Muawiyah. Tetapi tidak ada seorang pun selain beliau bernama Muawiyah bin Sakh. Muawiyah bin Abu Sufyan itu nama sebenarnya Sakh. Teruskan. Muawiyah meninggal dunia pada tahun ke-60 Hijrah ketika berumur 78 tahun setelah mengalami strok kecil. Jadi Muawiyah ni pun sebenarnya sebelum ni kita sudah bertemu dah. Jadi sudah ada detail perbincangan tentang dia. Cuma ini sebagai tambahan sedikitlah berkenaan dengan beliau. Jadi beliaulah yang meriwayatkan hadis
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi dengan itu dapatlah kita faham, kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah sepatutnya orang-orang yang belajar hadis lebih-lebih lagi kena faham apa bila Imam Bukhari terima hadis daripada Muawiyah, bermakna beliau menerimanya sebagai seorang yang baik, seorang yang adil, barulah jadi hadis itu sahih. Sebab syarat hadis yang sahih ialah perawinya itu adil. Adil itu baik, tak ada berkhianat, tak ada curang, tak ada mengubah agama, tak ada rasuah, tidak ada perkara-perkara yang tidak baik sebagaimana yang tersebut di dalam sejarah. Jadi ini secara tidak langsung menolak apa yang tersebut dalam sejarah tentang Muawiyah itu. Macam-macam lah yang disebut. Perkara-perkara yang tidak patut. Kalau sampai begitu sekali, sudah tidak layak dah dia jadi seorang perawi hadis sahih. Kita tak boleh hukum lagi hadis yang diriwayatkannya sebagai hadis sahih. Sedangkan ini ada dalam Sahih Bukhari ni, riwayat dia. Imam Bukhari sesoalannya mengiktiraf lah. Jadi secara tidak langsung berarti beliau menolak semua tu cerita-cerita yang karut tu. Yang kata Muawiyah ni macam-macam. Apa nama ni, usaha dia tu untuk mendapat kuasa, untuk mengekalkan kuasa dia kepada anak cucunya, macam-macam usahanya. Kalau kita tengok di situ, tak ada beza lah dengan politik, ahli politik zaman sekarang ni yang mementingkan dunia, apa nama ni, tak sesuai langsung lah dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditugaskan menulis wahyu, dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihannya itu tak sesuai langsung. Ini salah satu cara kita nak faham ya. Bila ada dalam Sahih Bukhari perawi itu dan dia itu apa nama ni, perawi utamanya. Kalau tidak perawi utama ada dalam sanad itu semua tu, itu pun sudah bermakna begitu dah. Mesti perawi itu adil. Bukan sekadar dhabit saja, ingat saja bagus. Tidak. Bahkan dia tu dari segi peribadinya pun bagus. Begitu juga kalau peserta-peserta kita sekalian tengok Marwan misalnya, Marwan bin Al-Hakam. Dia juga salah seorang perawi Sahih Bukhari. Jadi cerita tentang dia pun apa kurangnya. Tidak kurang dahsyatnya daripada cerita Muawiyah. Sebagaimana yang tersebar di dalam buku-buku sejarah. Jadi kita kena fahamlah, lebih-lebih lagi orang yang belajar hadis ni, bahawa semua itu fitnah. Semua itu hasil daripada fitnah yang disebarkan oleh ahli-ahli sejarah. Ahli-ahli sejarah yang ambil daripada musuh-musuh sahabat sebenarnya. Mereka tidak suka dengan kerajaan Bani Umayyah. Jadi sama ada Muawiyah atau Marwan, itu adalah tokoh-tokoh pemimpin, khalifah dari kalangan Bani Umayyah. Mereka tidak suka. Kita pun terikut-ikut. Kita tak faham rahsia di sebalik. Di sebalik mereka kutuk Bani Umayyah, menafikan Bani Umayyah, mengatakan Bani Umayyah ni bawa sistem beraja dalam sistem politik Islam dan sebagainya. Tak ada pasal-pasal. Kita ni bersangka buruk terhadap sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in, orang-orang yang baik-baik itu. Padahal mereka ni orang baik. Itu benda yang kita kena faham. Bukan saja-saja tu ada tu. Bila Imam Bukhari terima, maknanya dia tu adil. Apa makna adil? Kalau kita tengok dalam sejarah tu, itu bukan sifat orang adil tu, orang jahat tu. Orang fasik tu. Kalau nak ikut Syiah, jauh lagi lah. Dia kata kafir, Muawiyah ni. Tidak Islam pun. Kalau nak kira. Jadi ada kata nak ikut, yang kita kena ikutnya apa? Hadis ni. Penilaian ulama hadis. Itulah yang betul. Yang adil. Dan kalau kita terima seperti yang mereka cakap tu, akhirnya tak ada Islam ni yang istimewanya. Apa istimewanya Islam ni? Kalau Khulafaur Rashidun pun 3 orang mati kena bunuh. Apa istimewanya? Abu Bakar saja yang tidak kena bunuh.
Apa makna, apa artinya seseorang pemimpin itu dibunuh? Orang boleh kata, itu menunjukkan rakyat dia tidak setuju. Kalaupun kita kata yang membunuh je orang bukan Islam, yalah orang bukan Islam pun rakyat dia lah. Di mana kelebihannya? Habis kita. Dia tak, kita ni kadang-kadang pengetahuan kita tu selapis kan? Tak dalam, kita tak tahu di situ sudah ada permainan musuh di situ. Untuk menafikan kelebihan dan keistimewaan sistem pemerintahan Islam. Jadi yang adanya siapa? Kalau Syiah tinggal Ali saja. Yang lain semua tak betul. Perampas kuasa. Jadi itukah yang kita nak tunjukkan kepada dunia? Lepas tu Bani Umayyah yang merintah berapa lama menyebabkan Islam ni jadi maju. Itu kita nafi. Kita orang Islam sendiri yang menafikannya. Yang tidak mahu menerimanya. Jadi bagaimana kita nak buktikan kejayaan politik Islam itu? Sedangkan dalam sejarahnya, bila Sayyidina Muawiyah memerintah, Sayyidina Hasan serah kuasa kepadanya, tahun itu dipanggil Amul Jama'ah, tahun perpaduan. Jadi perpaduan itu bukankah satu nikmat? Bukankah satu nikmat daripada Allah? Bukankah satu kejayaan setelah beberapa peperangan saudara berlaku di zaman Sayyidina Ali? Lepas itu tak ada dah berlaku sama-sama Islam, perang. Yang adanya perang dengan orang kafir. Dan Islam terus berkembang. Jadi inikah yang kita nak nafikan? Kalau kita nak nafikan, jadi kalau begitu, mana kelebihannya? Jadi musuh Islam boleh kata, kalau orang Islam berbangga dengan sistemnya, sebenarnya tak ada kelebihan apa. Dia boleh kata begitu. Itu bahayanya, tapi kita tak sedar. Kita tak sedar. Sebab itu kita kena terimalah Bani Umayyah ke, Bani Abbas ke, kerajaan Abbas, ya semuanya pemerintah Islam. Sehingga kemudian kerajaan Uthmaniyah pun kerajaan Islam. Kena akui, jangan diburuk-burukkan. Sehingga sekarang ni Arab Saudi pun kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Jangan dinafikan, jangan diburuk-burukkan. Jangan difitnah lagi. Kadang-kadang kita tengok masyarakat Islam ni kerana kejahilan lah. Boleh musuh dengan satu pemerintahan Islam sampai begitu. Sampai begitu sekali. Jadi negara kafir pun tak ada diserang sampai begitu. Jadi ini malang lah. Kita lupa, kita tak sedar diri lah. Bila satu dua kerajaan Islam yang tinggal pun, itu pun kita fitnah. Kita kata macam-macam. Itu tak kena. Sepatutnya kena terima semua. Kerajaan Islam memerintah di India selama mana? Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal selama mana? Itu semua kerajaan Islam. Pemerintah Islam. Kerajaan di Spanyol berapa ratus tahun memerintah. Itu semua kerajaan Islam. Sepatutnya kita terima. Barulah nampak hebatnya sistem pemerintahan Islam ni. Boleh merintah berapa lama. Baik. Ketika berkata, ini dalam ucapan dia tu, Muawiyah ni berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang banyak, yakni kebaikan yang istimewa untuknya, niscaya diberikan kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Di situ. Itu tandalah tu, kalau Allah bagi ilmu yang banyak, ilmu tentang agamanya yang banyak dan mendalam kepada seseorang, berarti Allah mahukan kebaikan untuk dia. Jadi dia sepatutnya kena jaga dah diri dia dengan sebaik-baiknya. Tuhan nak baik dah tu untuk dia tu. Sehingga berikan ilmu yang banyak kepadanya. Baik, di sini kita ada satu nota 173. Kalau boleh orang lainlah pula baca ya. Siapa nak baca pula ni? Kita gile-gile lah. Tadi Abdul Basir, orang lain pula. Silakan, siapa nak baca nota 173 ni? Teruskan, siapa nak baca?
Jadi man yuridillahu bihi khairan. Khairan tu apa makna? Itu yang nak dibincangkan di sini. Khairan itu apa makna? Kalau dalam Quran dan hadis. Silakan siapa nak baca? Saya Maulana Salih daripada Ampang. Siapa ni? Salih. Saleh. Silakan Saleh. Ya. Baik. Nota 173. Kebaikan dalam kehidupan seseorang manusia itu sangat banyak. Segala perkara yang memudah, menggembira dan menyenangkan hidupnya boleh dikatakan kebaikan untuknya. Harta sebagai contohnya juga kebaikan, itu khair. Lihat beberapa firman Allah di bawah ini sebagai buktinya. Kutiba alaikum idza hadha ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Maksud, kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu didatangi gejala-gejala mati, jika ia ada meninggalkan harta yang banyak, hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapa dan kerabatnya dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama, sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Baqarah ayat 100. Jadi kita nak tengok di situ khairan itu dengan makna harta yang banyak. Dalam hadis tadi ada khairan juga. Tapi harta kah? Tidak. Tapi di sini dalam ayat ni khairan dengan makna harta yang banyak. Itu pun kebaikan untuk manusia. Teruskan. Yang kedua, wa idza massahul khairu manu'a, yang bermaksud dan apabila ia, yakni manusia itu beroleh kesenangan, yakni berupa harta, ia menjadi sangat bakhil dan kedekut. Surah Ma'arij ayat 21. Teruskan. Di mana Saleh ni? Putus pula. Teruskan Saleh, saya tak dengar ni. Saleh baca. Okay, mute. Sorry Maulana. Okay. Dan yang seterusnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bermaksud dan sesungguhnya dia, yakni manusia itu kerana sayangkan harta menjadi sangat kedekut. Al-Adiyat ayat 8. Okay. Lafaz khairan, yakni kebaikan, di dalam hadis ini diguna dalam bentuk nakirah. Bukan untuk menunjukkan erti umum semata-mata, bahkan ia diguna dengan makna ta'zim yang menunjukkan keistimewaannya berbanding yang lain-lain. Jadi nanti orang sekejap Saleh. Makna khairan yang digunakan dalam hadis ini menunjukkan ta'zim, menunjukkan keistimewaan. Sebab itu saya terjemah ataupun banyak takfir khairan aziman, khairan kathira. Itu maksudnya, kebaikan yang banyak. Nakirah tu litazim, nakirah litakfir. Nak ceritanya khairan di sini kebaikan yang lebih daripada yang lain-lain. Kalau harta itu satu kelebihan, kalau pangkat itu satu kelebihan, kalau keturunan yang mulia itu satu kelebihan, kalau kecantikan suatu kelebihan, ya kelebihan semuanya, kebaikan semuanya. Tetapi ini lebih lagi daripada yang lain. Itu maksudnya. Teruskan Saleh. Baik. Kerana orang yang mendapat kesenangan dan harta atau mendalami ilmu-ilmu lain tidak boleh berkata dengan pasti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kebaikan yang istimewa kepadanya. Berbeza keadaannya dengan orang yang menguasai ilmu agama secara mendalam, kerana ia boleh berkata dengan pasti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang telah menghendaki kebaikan yang istimewa untuknya. Alasannya ialah Nabi SAW sendiri telah mengatakan begitu. Memahami agama secara mendalam itu bukan maksudnya beserta amalan, tetapi semata-mata memahami agama secara mendalam itu sendiri sudah merupakan suatu kebaikan yang istimewa. Lebih-lebih lagi lah jika apa yang dipahami secara mendalam itu diamalkan. Jadi maksud di sini ilmu semata-mata itu pun satu kelebihan yang besar, istimewa dah. Kalau tak kira amal lagi. Kalau amal tu lagilah. Kalau amal tu lagilah. Teruskan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Ini nota 174. Saleh teruskan baca. Baik. Nota 174. Kata kerja yufaqqihhu berpunca daripada perkataan faqaha. Dan fiqh
adalah suatu kemampuan untuk memahami maksud Al-Quran dan hadis secara mendalam. Kemampuan untuk mengetahui ilat, alasan dan dalil bagi sesuatu hukum syariat. Kemampuan untuk memahami hikmat dan tujuan sebenar disyariatkan sesuatu hukum. Kemampuan untuk menyampaikan ilmu kepada semua lapisan masyarakat dengan penuh hikmat. Rangkai kata yufaqihu fid din di dalam hadis ini bertepatan dengan nas Al-Quran. Maka ia menjadi lebih kuat kerananya salah satu ciri hadis sahih ialah ia bertepatan dengan Al-Quran dan perkataan yang digunakan di dalamnya bersesuaian dengan perkataan yang digunakan di dalam Al-Quran. Lihat contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala ini. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang bermaksud, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. At-Taubah ayat 122. Jadi kena perhati ya, tempat saya garis tu. Liyatafaqahu. Yufaqihu fid din. Tafaqaha. Dia sama daripada faquha atau faqaha semua boleh tu. Daripada punca yang sama. Maknanya mendalami agama. Tafaqquh fid din. Inilah. Tafaqquh fid din ni ambil daripada inilah. Liyatafaqahu fid din. Baca teruskan. Baik. Mendalami ilmu agama adalah antara perkara yang dituntut setara dengan keluar berperang. Kerana konteks ayat ini ialah berkaitan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengecualian yang diberikan kepada orang yang menuntut ilmu daripada keluar berjihad menunjukkan betapa pentingnya mendalami ilmu agama. Ini kerana menuntut ilmu itu sendiri sudah ibarat peperangan, dan peperangan itu tidak semestinya dengan menggunakan senjata. Bahkan peperangan yang lebih banyak dan lebih kerap berlaku ialah peperangan ilmu dan hujah. Firman Allah ini sesuai untuk keadaan biasa dalam keadaan tidak darurat. Adapun dalam keadaan darurat, Allah SWT memerintahkan semua orang Islam supaya keluar berperang. Lantaran waktu itu bukan lagi sesuai untuk menimba ilmu. Firman-Nya, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Bermaksud, pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan yakni dan mudah bergerak, ataupun dengan keadaan berat yakni disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab. Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah, yakni untuk membela Islam. Yang demikian amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. At-Taubah ayat 41. Tafaqquh fid din, yakni mendalami ilmu agama untuk menjadi seorang fuqaha dan hukama, mestilah dengan mempelajari ilmu lebih daripada mau'izah yang hanya sesuai untuk orang-orang tua dan orang awam yang tidak mempunyai latar belakang pengajian agama. Kerana ia hanya sekadar dapat memberikan kesedaran kepada mereka tentang keislaman dan keimanan mereka, kesedaran tentang adanya hisab, soal jawab akhirat dan syurga neraka. Tafaqquh fid din, yakni mendalami ilmu agama, juga bukanlah sekadar mempelajari ilmu fiqh Islam sahaja. Malah semua ilmu yang boleh membantu memahami Al-Quran dan hadis seperti tafsir, usulul hadis, usul tafsir, nahwu, saraf, balaghah dan lain-lain. Contoh teladan daripada para sahabat yang bertafaqquh fid din bolehlah dilihat pada sahabat yang tidak berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ahlus sifah. Ahlus suffah. Mereka mengikut Nabi ke mana sahaja sehinggalah ke tempat yang tidak dapat dimasuki mereka seperti rumah isteri-isteri baginda.
Walaupun begitu, mereka tetap akan bertanyakan Ummahatul Mukminin tentang apa saja ilmu yang disampaikan oleh seorang Rasul kepada umatnya. Justru Rasulullah SAW sendiri memerintahkan supaya isteri-isterinya memberitahu umat tentang perihal seorang Rasul dengan keluarganya yang tidak dapat mereka ketahui sendiri. Abu Hurairah pensan di kebuluran kerana mahu sentiasa mendampingi Rasulullah SAW sehingga beliau tidak sempat lagi keluar mencari rezeki. Anas bin Malik ditinggalkan ibunya bersama Rasulullah SAW ketika beliau di permulaan zaman remajanya. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk menjadi khadam kepada baginda. Jadi semua ni untuk mendapat ilmu dengan mendalam lah. Cuma cara dia tu begitu. Di zaman Nabi SAW dengan jadi khadam Nabi, dia boleh tahulah segala-galanya tentang Rasulullah tu secara praktikal. Begitu juga Abu Hurairah di satu peringkat kehidupannya memang merupakan salah seorang ahlus suffah. Tak ada kerja lain. Kerjanya duduk perhati bagaimana Rasulullah SAW ajar. Bagaimana ayat Quran yang Rasulullah terima. Bagaimana hadis-hadisnya. Bagaimana amalan-amalan Nabi SAW. Dan mereka ikut sepenuhnya. Itu ahlus suffah. Itu satu contoh. Asrama yang mula-mula dalam sejarah sebenarnya. Asrama untuk pelajar-pelajar. Yang mula-mula dalam sejarah ialah ahlus suffah. Di serambi masjid Nabi SAW. Mereka lah murid-murid sepenuh masa. Murid-murid yang tetap menerima ajaran Rasulullah SAW. Tidak ke mana-mana perginya. Duduk belajar sepenuh masa. Inilah yang dikatakan belajar sepenuh masa. Untuk apa belajar sepenuh masa? Untuk dapat ilmu agama yang mendalam. Untuk memahami agama secara mendalam. Tafaqquh fid din. Dia kena macam tu. Macam ahlus suffah tu. Begitu ya. Baiklah. Itu yufaqihu fid din maksudnya. Kemudian Nabi SAW sambung lagi sabdanya, sesungguhnya aku hanya pembahagi, Allah lah yang memberi. Apa maksudnya di situ? Saleh terus baca lagi, silakan. Nota 175. Seorang guru hanya penyampai sahaja. Adapun untuk sesuatu ilmu lekat di dalam hati untuk ia diamalkan dan dikembangkan, semuanya terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang nabi sekalipun tidak berkuasa memberikan fiqh dan fahaman tentang agama kepada mana-mana manusia. Anda perlu sekali bersyukur banyak-banyak kepada Allah jika ditakdirkan telah mendapat kefahaman yang mendalam tentang agama. Lantaran ia merupakan keistimewaan kurniaannya yang seorang Nabi pun tidak mampu memberikannya. Sebab itu Nabi kata, innama ana qasim wallahu yu'ti. Tahukah apa nama ni? Sahabat-sahabat, peserta-peserta kita sekalian, hari ini saya nak bagi maklumat sedikit lah untuk kita semua. Kalau Darul Ulum Deoband, tempat saya belajar dulu, Syekhul Hind, Maulana Mahmud Al-Hasan di situ, Maulana Anwar Shah Kashmiri di situ, dan pengasasnya Maulana Muhammad Qasim Nanutwi. Qasim, itu pengasasnya. Dia logo dia tu kan, logo dia kemudian yang jadi universiti yang besar itu, kalau di sebelah benua kecil India tu dia anggap sebagai Azhar di sebelah situ. Kalau di sebelah tanah Arab tu Azhar Mesir, ni Azharul Hind, Azharul Hind, Azhar di India. Darul Ulum Deoband. Dia logo dia tu dia tulis apa? Innama ana qasim wallahu yu'ti. Itu moto dia. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Jadi itu cukup sesuai untuk satu pusat pengajian. Aku hanya pembahagi. Allah lah yang memberi. Itu maksud dia. Cukup sesuai untuk satu pusat pengajian. Tetapi Darul Kausar, tempat saya ambil bahagian pertama hadis ini.
Man yuridillah, dalam logo dia, motonya apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saya ambil bahagian tu. Maulana Qasim Nanutui ambil bahagian yang kedua daripada hadis ini. Hadis ini juga yang menjadi puncanya. Jadi itu semua tu sesuai dengan pusat pengajian sebenarnya. Sebab ia memberi suatu kefahaman yang cukup bermakna tentang pengajian itu sendiri. Pengajian agama secara mendalam berarti kurniaan Allah kepada manusia itu, kepada seseorang itu. Dan manusia itu, guru-guru yang ada di sesuatu pusat pengajian itu hanya pembahagi. Ilmu yang dia bagi bukan milik dia. Dia hanya pembahagi saja. Ilmu itu milik Allah. Allah lah yang memberi sebenarnya, walaupun dengan perantaraan Nabi. Tapi yang sebenarnya pemberinya ialah Allah. Itu benda yang perlu kita tahu ya, sebagai maklumat tambahan lah. Teruskan, Saleh, teruskan. Baik. Dilihat kepada hakikat sebenarnya, Nabi SAW bukan pembahagi dan bukan juga pemberi. Kerana pembahagi dan pemberi sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dilihat kepada zahir dan majaz pula, boleh saja dikatakan baginda pembahagi dan juga pemberi. Jadi kenapa pula ada pembahagian seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, bahawa baginda hanyalah pembahagi, pemberi adalah Allah? Jawapannya ialah, walaupun pada hakikatnya tidak ada perbezaan di antara pemberi dan pembahagi, namun pada uruf dan adatnya, pemberi dikatakan kepada pemilik bagi sesuatu, sedangkan pembahagi pula dikatakan kepada pemegang amanah atau orang tengah yang bukan merupakan pemilik sebenar bagi sesuatu. Sabda Nabi SAW, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya aku hanyalah pembahagi, Allah lah yang memberi. Itu boleh memberi dua maksud berikut. Yang pertama, aku dalam penyampaian ilmu dan wahyu tidak membeza-bezakan seseorang daripada seseorang yang lain. Tetapi kenapa penerima ilmu dan wahyu daripadaku berbeza-beza tahap kefahamannya? Jawabnya ialah kefahaman mereka yang berbeza-beza itu berpunca daripada bakat yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka tidak sama. Dan yang kedua, orang yang hendak dikurniakan oleh Allah kefahaman yang mendalam tentang agama akan diberikan olehnya kelayakan untuk memahami perkara lebih daripada orang-orang lain. Kemudian Allah mengilhamkan kepadaku supaya menyampaikan ilmu sesuai dengan kelayakannya. Itu maksud innama ana qasim wallahu yu'ti. Itu maksudnya. Kemudian 176. Ini bahagian yang ketiga hadis. Bahagian yang ketiga hadis. Banyak di sini. Sesungguhnya umat ini akan terus tetap tegak dengan agama Allah. Maksudnya agama Allah yang betul, ajaran Islam yang sebenar. Tidak akan menjejaskan mereka, memudaratkan mereka, menjejaskan mereka orang-orang yang menentang dan menyalahi mereka. Sehinggalah datang hari kiamat. Ini bahagian yang ketiga hadis. Nabi SAW memberi satu janji. Umat ini akan ada orang yang macam ni. Kumpul, bukan satu orang ada, kumpulan yang macam ni. Walaupun ia ditentang, walaupun ada gangguan terhadap mereka, tapi tidak akan menjejaskan mereka. Mereka tetap tegak di atas kebenaran. Mereka tetap membawa ajaran yang sebenarnya. Sehingga ajaran yang sebenar itu tidak tersembunyi kepada manusia. Walaupun ada ajaran-ajaran yang salah atas nama Islam, ada. Tetapi yang betul itu pasti ada. Itu jaminan daripada Rasulullah SAW. 176. Di sini kalau boleh, saya nak orang lain lah pula baca. Siapa nak baca pula orang lain? Silakan. Peserta. Saya Maulana. Siapa ni? Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ni daripada Indonesia. Ya, silakan baca. Ya. Silakan. 176. Ya.
Ini adalah jaminan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia ini tidak akan sunyi daripada golongan ini sehingga hari kiamat. Mereka tidak akan tergugat walaupun dengan tentangan yang kuat daripada pihak musuh Islam. Jika mereka dibunuh sekalipun, akan tetap ada lagi yang lain menggantikannya. Imam Ahmad pernah ditanya siapakah mereka ini. Beliau menjawab, illam yakunu ahlal hadithi fala adri manhum. Bermaksud, kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Mereka adalah golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga golongan yang berada di atas landasan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat baginda. Kata Qadhi Iyad, maksud Ahmad dengan katanya ahlul hadis itu ialah ahlus sunnah wal jamaah dan orang-orang yang i'tiqadnya adalah menurut aliran ahlul hadis. Ikmalul Mu'lim Syarah Sahih Muslim juz 6 halaman 177. Silakan. Imam Tirmizi menukilkan daripada Imam Bukhari bahwa Ali ibn al-Madini berkata, mereka adalah ashabul hadis. Lihat Jami' at-Tirmizi juz 4 muka surat 485. Bukanlah maksud sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menafikan langsung kewujudan golongan-golongan yang sesat dari kalangan umatnya, tetapi maksudnya ialah umat ini tidak akan sesat semua sekali seperti sesetengah umat yang lalu. Satu golongan daripada mereka pasti akan ada yang sentiasa tegak di atas kebenaran dan agama Allah yang betul. Terdapat beberapa hadis lain yang lebih menjelaskan lagi maksud bahagian akhir hadis ke-72 di atas. Antaranya ialah hadis-hadis di bawah ini. Pertama, Sayyiduna Muawiyah sendiri berdasarkan riwayat Muslim, Ahmad dan riwayat Bukhari yang lain telah berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah la yadurruhum qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas. Bermaksud akan terus ada segolongan daripada umatku yang tetap tegak memperjuangkan agama Allah. Mereka tidak akan terjejas dengan sebab tiada pihak yang membantu atau ada pihak yang menentang. Sehinggalah datang perintah Allah pada hari kiamat dalam kurung. Dalam keadaan mereka tetap mengatasi orang-orang lain. Teruskan. Yang kedua, Thauban meriwayatkan katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Bermaksud akan terus ada satu golongan dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran. Mereka tidak akan terjejas dengan sebab orang-orang yang menghina mereka. Begitulah keadaan mereka sehingga datang perintah Allah hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Teruskan. Yang ketiga, Qurrah bin Iyas rahimahullah meriwayatkan katanya radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Bermaksud satu golongan dari umatku akan
terus diberi pertolongan oleh Allah. Mereka tidak akan terjejas hingga hari kiamat dengan sebab orang-orang yang menghina mereka dan tidak membantu mereka. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan At-Tabarani. Sekejap ya, sekejap. Sahabat kita Ibnul Qayyim daripada Indonesia, sekejap. Saya ada nak tambah sedikit sebanyak di sini. Jadi kalau begitu, hadis Bukhari ini dan beberapa hadis yang saudara kita dah baca tadi menunjukkan ada satu golongan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang tegak di atas kebenaran. Kalau mengikut Imam Ahmad, bila ditanya siapakah mereka ini, Taifah ni, Taifah, satu golongan. Kalau dalam Sahih Bukhari ini, kita tengok di sini teks dia, di sini satu daripada umat ini, satu taifah, satu golongan qaimah ala amrillah, yang tetap di atas ajaran agama Allah. Siapakah golongan ini? Kalau mengikut Imam Ahmad, dia kata illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, maka aku tak tahu lagi siapa mereka. Ini satu perkara yang menarik, satu perkara yang menarik. Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Kalau kita tengok sekarang ni kan, dalam masyarakat kita, saya rasa sama, baik di Malaysia ataupun Indonesia ataupun lain-lain tempat di Nusantara kita, bahkan di luar daripada Nusantara ni, kalau kita perhatikan, yang menegakkan kebenaran ini, yang menjaga agama ni siapa kalau kita perhatikan? Betul macam Imam Ahmad kata. Di zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ni kan, macam-macam orang bawa ajaran yang salah, ajaran yang menyeleweng daripada agama Islam, ajaran yang membawa kepada kesyirikan, ajaran yang cuba menghidupkan bid'ah. Siapa yang menentang, yang menghalang? Jawabnya tak ada yang lain, ahlul hadis. Betul itu. Kalau ahlul hadis seperti yang dikatakan, ataupun ashabul hadis seperti yang dikatakan oleh Qadhi Iyad, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam konteks yang lebih luas lagi. Yang tadi, yang pertama tadi, sama-sama Ahlus Sunnah, yang mengaku Ahlus Sunnah itu pun berkelahi juga, berbalah juga, iaitu Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah, itu masalahnya. Tapi kalau dalam konteks yang lebih besar, lebih luas lagi, Ahlus Sunnah, maka yang menghadapi ajaran-ajaran yang salah atas nama Islam, tak kiralah Syiah ke, kalau zaman dahulu Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya, siapa? Jawabnya Ahlus Sunnah. Dalam Ahlus Sunnah tu yang paling ketara menentang ialah Ahlul Hadis. Itu memang kenyataan sampai hari ini pun. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis tu, la yadurruhum man khadhalahum. Khadhala, khidlan. Khidlan tu apa maknanya? Maknanya satu orang dizalimi, dia aniaya, dihina. Ada sahabat-sahabatnya, tetapi sahabatnya tak menolong dia. Tengok saja begitu. Itu makna khidlan. Walaupun golongan ini dihina sebegitu rupa, sehingga kadang-kadang orang hina dia, orang pukul dia, orang hukum dia, ada golongan Islam yang lain ada. Sepatutnya tolong, tapi tak tolong. Itu makna khidlan. Tetapi golongan tadi, walaupun tidak diberi pertolongan, tidak dibantu, tidak disokong, dia tetap dengan pendirian dia. Dia tidak akan berganjak. Ini satu golongan yang istimewa sebenarnya. Mengikut ulama-ulama, mereka tengok beberapa hadis ini, golongan ini ada juga disebut sebagai At-Taifah Al-Mansurah, iaitu satu golongan yang sentiasa mendapat pertolongan Allah,
Jadi kalau telah dapat pertolongan Allah, tak dapat pertolongan manusia, tak jadi apa. Tak menjejaskan mereka. Dengan sebab itu mereka tetap dengan pendirian mereka, tidak akan berubah. Dan usaha mereka akan berterusan. Itulah maksud hadis ini. Tujuan saya sebut tu supaya nak kaitkan dengan keadaan semasa. Kalau kita tengok sekarang ni pelik-pelik lah. Banyaklah ajaran tarekat itu, tarekat ini. Yang dibawa dalam masyarakat itu pelik-pelik lah. Siapa yang menentang? Yang menentangnya ahlul hadis juga. Ahlul kalam misalnya tak ada. Mereka bahkan takwil lagi. Tawasul yang boleh membawa, mendedahkan masyarakat kepada syirik pun dia bolehkan. Boleh lagi. Siapa yang menentang semua? Jawabnya ahlul hadis. Itulah keistimewaan ahlul hadis. Dan ahlul hadis itu ataupun ummah ataupun taifah yang tetap di atas kebenaran yang ada tersebut di dalam hadis ke-72 yang kita belajar hari ini. Ini semua ni. Baik. Seterusnya teruskan di sini. Saudara kita Ibnu Qayyim tadi, teruskan, silakan. Hadis ke-72 ni. Hadis ke-72 di atas mengandungi 3 perkara penting dan ia dipahami daripada 3 potong bahagian sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalamnya. Pertama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kedua, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Dan ketiga, lan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ketiga bahagian ini saling berkait rapat. Satu, yang pertama, daripadanya menunjukkan faham yang mendalam tentang agama yang ada pada seseorang alim. Seseorang alim itu merupakan kurniaan Allah. Allah lah yang memberikan kepadanya dengan iradatnya, kehendaknya. Karena itu ia sangatlah istimewa. Faham yang mendalam tentang agama tidak diperolehi seseorang dengan usahanya semata-mata. Yang kedua, bahagian keduanya menunjukkan ilmu agama adalah milik Allah dan ia disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh amanah. Dengan perantaraan bagindalah ia sampai kepada manusia. Sedangkan pemberi ilmu sebenarnya adalah Allah. Apa yang tersebut secara isyarat dalam bahagian pertama disebutkan secara jelas dalam bahagian kedua ini. Yang ketiga, bahagian ketiga hadis pula menunjukkan hasilnya daripada paham yang mendalam tentang agama. Tak adanya hasil. Ya. Hasil daripada paham yang mendalam tentang agama pada ulama, fuqaha dan hukama. Itulah yang menyebabkan sentiasa ada satu golongan daripada umat Islam yang tetap tegak di atas kebenaran hingga ke hari kiamat. Mereka adalah pejuang-pejuang Islam yang tegak. Jadi kenapa ada satu kumpulan ini sepanjang masa? Jawabnya itu adalah hasil pengajaran. Hasil daripada faham yang mendalam tentang agama yang ada pada ulama, fuqaha dan hukama yang sebelum ni, beberapa bab sebelum ni telah disebutkan, iaitu ulama rabbaniyin. Kerana ada mereka ni lah, maka sentiasa ada golongan yang ketiga tadi. La tazadu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, ataupun dalam riwayat Bukhari lain lafaznya, tapi maksudnya sama. Inilah rahsia kaitan di antara 3 bahagian hadis ke-72 ini. Habislah setakat itu.
Alhamdulillah, kita telah selesai bincangkan tajuk ke-13 dengan hadis ke-72 di bawahnya. Alhamdulillah. Dan sekadar itulah untuk hari ini kuliah Sahih Bukhari kita. Dan untuk sekejap kita berehat seperti biasalah sebelum memulakan kuliah 99 usul dirayah selepas ini. InsyaAllah. Kita berhenti sekejap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.